Okay. Sebenarnya saya nak masuk, hari ni kita akan, dunia tentatif dia hari ni kita akan masuk pada isometric drawing. Ni, saya, ni isometric drawing. Tapi sebelum tu lah, saya nak buat sedikit ulang kaji sikit ulang kaji sikit. Ini dengan kita punya ujian hari tu. Ujian hari tu, ujian satu kita lah, ataupun penilaian. Saya panggil penilaian. Penilaian. Semua dah buat, saya rasa okey. Semuanya, I think, semua dah buat dengan baik. I think baik tu, tak adalah baik sangat. Tapi maksud dia, more than 50% okey lah. Bukan more than 50%. Maksudnya, semuanya lebih daripada 50% markah dia. Okay. Kalau 10 markah tu, 5 ke atas, saya rasa awak boleh tengok kot awak dalam awak punya SMP kot awak markah. Ada beberapa kekeliruan lah, ada beberapa kekeliruan. Itu mungkin saya sentuh sikit dalam ulang kaji sikit lah ni. Kalau boleh saya share, saya buka balik slide ni tu. Saya punya ujian pelan-pelan punya. Soalan hari itu saya buat secara random lah. Saya ada banyak soalan, saya ada banyak soalan. Yang dalam, saya tak dalam 6 ke 7 soalan itu saya randomkan lah. So, kemungkinan pelajar akan dapat berbeza-beza lah ikut pada dia punya algoritma dia. Dia boleh nampak ni. Ini antara soalan nombor 1. Ada tak pelajar yang dapat soalan ni? Untuk buat ortografi. Nampak Say one, no, boleh. Okay. Ada tak yang dapat soalan ni? Ingat tak? Kena tak ingat dah? Ya. Okey. Kalau yang ini, saya minta awak lakarkan. Lakar dan buat dimensi lah. Bila buat lakaran tu, so you have to draw also, sketch also the dimension. Dimension tu maksud dia, awak punya tu lah, yang ukuran tu kan. Yang ada panah, semua tu. Dia, berapa jarak, berapa dia punya panjang dia, lebar dia, semua tu. Sebab fotografi itu yang penting. Itu yang dia punya main criteria ataupun main requirement dia sebagai as a complete drawing. Soalan ni kalau awak tengok balik ni. Cuba semua ambil kertas. Cuba tengok siapa yang dah buat ni. Ingat balik buat ni ataupun siapa yang belum buat. Cuba tengok macam mana bentuk dia untuk ortografi kunjuran sudut ketiga. Ini saya tak boleh bagi dia punya seperti lah. Seperti soalan ni. Kadang-kadang ada soalan ujian tu saya recycle. So, final ke. Okey. Boleh tengok soalan ni. Cuba tengok ambil kertas. Ambil buku kosong ke apa ke. Cuba lukis. Dia punya pandangan hadapan. Okay lah, kita buat satu-satu. Step by step. Kita ada banyak masa 1 jam kuliah. 3 jam lagi. Okay, kita ada banyak masa ni. Cuba buat dia punya lukisan ortografi kunjuran sudut ketiga, pandangan hadapan dia dulu. Pandangan hadapan dia. Ni. Tengok bentuk dia. Hadapan dia ni, tengok dari sini lah. Okay. Dari sini, ni mata awak lah. Tengok di situ.
Okay, tengok dari situ Itu pandangan depan dia. So, awak colorkan lah. Kalau saya nak tengok, saya jawab setiap hari tu, apa yang kita nampak hadapan tu kita lorikkan dia kan. Lorikkan so kita nampak muka ni. Kan? Ni. So ni kan. So basically akan ada tiga ke empat. Tanya awak. Kalau dari pandangan depan. 4 empat. Satu lagi mana? kat tepi tengah. Ni. Sebab dia condong kan. Dia macam condong sikit. Tapi dia ada. Daripada pandangan depan tu kita nampak dia ada. So kalau saya boleh lukis pandangan depan dia. Inilah. Inilah ya. Okey, dia segi empat tu katakan segi empat. Kita nampak dia punya kira dia punya dimension ya. Takaran dia. Itu. Pesan dulu. Yang atas ni dia macam yang atas ni. Bawah ni. Dia sekali kat situ lah. Dia sama tinggi dengan yang ini. Kurang macam ni lah. Okay, so dia ada empat Dia 1, 2, 3, 4. Kita buang lah empat stage tu. So ni untuk pandangan hadapan hadapan dan pandangan sisi pandangan sisi biasanya kalau sisi ni dia sebelah kanan lah. Awak tengok ke sini lah. Okay, so awak akan nampak yang ni lah. Satu lagi. Ni lah yang besar ni dua. Walaupun dia sangit, dia nampak ni. Dua lagi. Tiga. Tadi kan. Yang ni sebab dia bila permukaan tu dia condong, tata tu dia condong, dia akan nampak dalam lebih pada satu pandangan lah. Mungkin pandangan depan, dengan sisi ataupun dengan atas tadi kan. Ini tiga. Satu, dua, tiga. So akan nampak tiga permukaan ni lah sepatutnya. Kalau boleh saya lukis kat sini. Sebelah ni, sisi Kalau dalam lakaran awak tu, dalam soalan ujian ke, soalan exam ke, awak kena lukis sebelah kanan lah dia punya format tu. Ini dia sama ni, kalau tengok ni. Dia sama jarak. Okay. Betul. So, akan ada 1, 2, 3, 4. 1, ada 4 ruang. Space lah. Kalau kita lower kat ni 4 kan. Sebab sini pun 4 lah. Okay, dapat tak yang ni? Sama tak yang awak buat? Boleh? Sama. Okay. Boleh doktor. Okay. Next kita buat yang ketiga iaitu pandangan daripada atas. Pada atas ni awak tengok pada atas sangat. Atas ni lah. Okay. Pada atas ni apa yang awak nampak? So pertama sekali awak nampak yang soalan ni lah. Ini satu, ini dua, ini sekali lah daripada belakang depan ni dengan belakang tu sekali. Dua, ambil lagi. Ini tiga. Ni contoh ni nampak juga.
Kalau bila saya lukis atas dia, buat lukis sama follow saya. Lagi satu sir. Doktor. Mana? Yang condong. Ni kan? Ha. Okey. Tu. Ni yang condong tu. Yang condong. Okey. So kita ada satu, tiga, di bawah lah. Dan di bawah. Satu, tiga, empat. So nanti awak combine kan lah dia punya bentuk kedudukan kedudukan pandangan ni dalam satu lukisan So kalau ada satu saja dia tak jadi. Dia tak nama lukisan autografik. Dia kena ada tiga pandangan tu. Pandangan depan, pandangan sisi dengan pandangan atas. Tiga tu lah. So, kalau kita susun dengan betul, baru dia jadi satu lukisan yang lengkap lah. Kalau awak lukis separuh ataupun asing-asingkan dia, saya tak boleh nak kira sebagai satu lukisan yang lengkap. Tapi tak kiranya punya bahasa mudah tak boleh dapat markah penuh lah Okey. Ada masalah kat sini? Ada apa-apa? Tanya? Ada? So pastikan awak buat Ada doktor. pastikan awak buat sekali dengan saya. Oh ni soalan nombor 2. Sama. Kurang je sama. Ada yang dapat soalan ni tak? Saya boleh cek siapa yang dapat soalan ni. Tapi tak boleh. Ada kan? Ada yang buat soalan ni kan? Okey, soalan ni Jom kita buat sama-sama. Soalan yang ni. Nak mula dari mana ni? Kita nak mula dari mana? Depan. Depan. Okey, kita mula dari sini lah, depan. So tengok dari sini lah. Kan kadang-kadang ada orang confused nak tengok pada mana tu dia suka sebab kadang-kadang objek tu dia tak macam yang saya bagi. Dia berbeza sikit kan. Tapi pastikan awak tetapkan awak punya pendirian tu. Pandangan depan dia yang sebelah sini lah. Dan awak, kalau awak tengok kalau soalan-soalan yang kalau tak selain kalau tak diberitahu lah. Biasanya tak diberitahu soalan tu. Kita anggapkan lubang ni. Dia lubang tu lubang yang tembus ke bawah. Anggap dia macam tembus, ada orang korek sampai terus ke bawah lah. Macam tu. Macam tu. Bila dia tak beritahu lah, biasanya tak beritahu. Kita boleh anggap macam tu lah. Melainkan kalau dia kata separuh ke ataupun lubang tu tinggi sekian-sekian lah, dia akan beritahu lah. Tapi kalau tak diberitahu, biasanya kita anggap dia lubang tu dia macam tembus daripada atas sampai ke bawah. Contoh kalau awak ada ada pemadam lah, katalah pemadam Orang buat lubang kat pemadam tu, awak tak ada kerja korek-korek lubang pemadam tu, tembus daripada depan sampai ke belakang pemadam tu. Macam tu lah. Okey, kita tengok pada sini Kita tengok dia punya. Okey. Pandangan depan dia. Okey, saya buat pandangan depan dulu pandangan depan. Macam biasa, kalau tak pasti ataupun confused, kalau tengok lama-lama tak dapat tenung, sampai lama-lama tak dapat pening apa, awak lorikkan senang. Macam biasa. Macam kita buat sekolah rendah. Kita kala-kala lah. Ada highlighter ke, ada pen ke, awak ambil pen warna ke. So, awak nampak permukaan pertama, yang kedua, mana lagi? Dua je kan? Ada lagi tak? Okay. Ada dua je kan? Dua saja. Lubang tak nampak? Lubang tak nampak sebab dekat dalam. Lubang tak nampak. Satu lagi mungkin awak
terlupa yang ni. Dia ni dia ada Yang condong. Dia condong sikit. Jadi dia mungkin nampak daripada, bukan mungkin, memang dia nampak daripada sebelah. Tangan depan dia nampak sikit. Kalau boleh saya lukis kat sini, sebelah kanan saya ni, dia segi 4. Jadi soalan-soalan saya tu dia segi 4, segi 3. Itu je soalan saya. Segi 4. Dan bentuk dia, tengoklah bentuk dia, awak copy bentuk dia. Bentuk macam tu. Biasanya kita buat lakaran ya. Dia kurang ke? So yang nampak ni ada 3 kan. Kalau kita lorek tadi, saya lorek ni ada 1, 2, 3. 3 soalan. 3 soalan. 3 ruang. Kan? Sekarang ni kita nampak 2 je. Satu lagi 3 tu kat mana? Kat sini lah. Kalau kira dia punya kira dia punya jarak dia kan. Ada 1 unit, 2 unit, 3 unit. Kira lah. 1, 2, 3, 4, 5. So dia mungkin around here. Okay. Dia macam tu. Okay. Nampak tak? Boleh nampak. So kita ada 1, 2, 3. So, Nampak doktor. 1, 2, 3. So ada 3 kat sini. 3 ruang So ni yang belakang tu. Yang belakang ni. Ni. Tu yang ni yang depan. Kan yang depan sekali. Ni yang ni lah yang lorek ni. Dia akan nampak sikit lah walaupun dia tolong. Okay. Ada 3. Dan kita lukis pandangan sisi dia. Kita sebelah kiri pandangan sisi dia. Kita akan lukis. Okay. Tengok pada sebelah sisi sini. Kalau tak pasti, lukislah nak panah. Jangan tengok kertas. Okay, satu je. Ada lagi tak? Condong doktor. Condong ni. Jangan dilupakan. Ni jangan. So ada dua rengkan. So kalau saya lukis sebelah kanan Kalau lukis satu grafik, jurus lukis 3. Kalau lukis kanan sebelah pandangan depan dan tepi sebab saya dah terlukis ni. Okay. Dan saya kotak lah. Saya ingat tu macam mana? Dah lukis. Macam ni lah. Dah lukis tu saya ingat dah. Kita ada 2 kan? 1, 2. 1, 2. Yang ni saya ingat lah tu. Ni. Ni saya ingat. Dia nampak lurus lah kan. Sebab pandangan depan tu dia, pandangan sisi tu dia straight Okay. Itulah pandangan sisi dia kan. Okay. Pandangan yang seterusnya pandangan atas Pandangan atas. Okay, saya ni. Kita nampak ni lah atas ni. So, ni lubang. Ni pandangan atas dia. 1, 2, 3 kan. Yang condong ni kan. 3. Pada condong tu condong ke arah dia ada semua pandangan dia nampak sebab condong dia macam ni kan. Ada condong tu dia 2 pandangan dia nampak. Ini 3 pandangan dia nampak. Sebab ada 3 Tengok ni 1, yang hijau ni ada loreknya 3 ruang lah. Kalau kita lukis ke atas ni. Ke atas. So, macam mana? Pandangan depan ni.
Jadi kalau buat penjuran tu lagi senang, dia lagi cepat. Buku-buku yang ada kat bawah ni kan, kita hujurkan kat atas. Jadi kita dapat macam tu. So, lebih kurang macam ni lah. Ni yang condong tu lah. So, kita ada 1, 2, 3. 3 kan. So, jangan lupakan yang bulat ni kan. Sebab lubang tembus, dia bulat nampak sini. So, ikut saiz lah bulat tu berapa. Dan kalau awak tengok, bulat ni dia tembus kan. Untuk pandangan atas, dia tak nampak apa-apa lah. Tapi untuk pandangan depan dan sisi, dia akan ada juga. Dia punya tu, garis yang terputus tu. Dan kalau awak tahu awak terputus tu, dia jadi salah lah. Kalau markah tu 10, awak dapat 9. Kalau markah tu 20, awak dapat 15, 16, macam tu. Dia kurang markah dia. Kalau untuk yang ni kan, bulat tu ada kat sini kan. Pandangan bawah dia, kalau kita ujurkan ya. Sini kan, ada kat situ lah. Kita nak kat situ. Sama juga yang ni. Dia akan nampak terputus kat sini. Dia ataupun di bawah dia. Ada kat situ lah. Bila kita buat sini, kita daripada pandangan depan tu kita tahu ada lubang yang tembus daripada atas sampai bawah. Sebab dia betul kat situ kan. Kat situ. Macam tu. Dia tak nampak. Air dah banyak. So ni putus Putus tu dia tak terlalu panjang dan tak terlalu pendek. Dan tak terlalu rapat, dia ada jarak lah. Contohnya kalau terlukis macam ni lah. Macam tu. Dia bukannya jarak sampai macam ni. Tak boleh juga. Ataupun terlalu rapat. Nampak macam tak terpisah pula. Jadi dia ada lah. Dia punya jarak macam tu. Itu yang untuk pandangan depan Kalau pandangan sisi tu macam mana? Ada tak betul-betul je? Nampak tak? Aku rasa nampak tak? Okay, betul-betul je. Ada. Ada. So kalau kat sini dia lebih kurang dekat sini lah. Macam tu. Yang pertama, lurus Yang kedua dia akan start dekat bawah ni je lah. Sebab dia dekat lubang tu kat bawah. Macam tu. So itu adalah jawapan yang nombor yang ni lah Nanti awak combine balik dalam satu format yang betul lah. Pandangan sisi, hadapan dan atas ni. Dengan kedudukan yang betul Dan kalau awak lukis betul-betul, sketching betul-betul, dia punya tu jarak dia, dan buat garis unjuran je. So unjuran tu yang garisan kita tarik-tarik dia tarik-tarik ni kan. Yang pada kita tarik sini. Itu akan membantu sangat awak punya lukisan. Jadi dia tak sukar untuk buat silap lah kalau kita buat lunjuran tu. Sebab dia lurus lurus dan 45 darjah tu lagi. Boleh tak ni? Soalan ni dia nampak macam rumit sikit. Tapi sebenarnya taklah rumit sangat, sama je. Doktor yang hadapan tu kan? Hadapan yang ni, penting ni. Pandangan depan dia yang depan, bulat tembus sampai bawah kanan tu tak sampai atas kan? Yang ni kan. Ya, depan ni. Dia start dekat bawah ni kan. Kat sini. Okay. Dekat apa yang bawah ni. Sebab bulatan dia yang ni, kalau tengok soalan tu dia start kat bawah ni je. Tunjuk ni tapi dia tak keluar kat skrin. Okay. Okay, ini okay? Okay. Next. Okay. Next. Nah.
Okey, soalan ni. Jadi kurang sama juga. Tengok dulu. Okey, dia bawa lakar dulu pandangan hadapan, sisi dan atas dia. Okey, untuk yang ketiga ni dan saya okey. Tengok pandangan hadapan pandangan hadapan. Bismillah. Tengok di sini. Okey, saya nampak permukaan ni. Saya nampak tunjung ni, walaupun tunjung saya nampak juga daripada hadapan. Tiga yang ni. Saya nampak yang besar ni lah. Dan lubang ni macam saya kata tadi, walaupun tak diberitahu, biasanya dia tembus sampai belakang lah. Okey, tiga Itu kita buat. Lukis bagi saya. Nak senang, saya lukis dulu yang segi empat dulu. Saya edit dia. Okey, permukaan tepi dulu. Jadi, dan atas ni dia kalau berbuat kuas nanti ada benda kertas. Okey, kita nampak ni permukaan 1, 2, 3, 4. Apa tengok 1, 2, 3, 4. Ada 4 kan? 4 permukaan berlurik kan? 4 ruang 1, 2, 3, 4. Okey? Betul tak? Betul tak? Ada yang tertinggal tak? Kan dia lurus kan? Permukaan yang condong ni macam dipotong kan? Kalau awak lukis segi 4 tu, katalah awak bayangkan, okay, kalau bayangkan butter kan, mentega kan, potong tu kan. Dia ada butter tu dia segi 4 kan, ataupun buat potong dia kan, slice dia kan. Jadi nampak macam tu lah. Okay. So dia lurus lah dia bukannya ataupun ada sengit macam mana, dia lurus. Ada yang tinggal tak kat sini? Pandangan depan ni. Bulat. Okay. Bulat. Okay. Kemudian pandangan sisi. Kalau awak nak pandangan sisi ni, kalau cara lukisan, senang lah. Tarik je, macam unjuran kan, macam unjuran itu. Awak tarik, itu dia punya, awak tarik tu, itulah dia punya bucu dia. Tak senang itu lah. Saya tak kira sebab takut. Okay. Kalau sisi tu, biasanya saya akan nampak ni yang dia dah tandakan ni kan. Ni dia tanda lah. Sekarang tu ber. Kita nampak ni kalau tak terlindung kan. Sama ada nampak separuh ataupun sekerat saya tak pasti. So ada 3. Tu okey. Yang condong ni tak nampak. Condong yang tepi ni kan. Tak apa nampak sebab dia menghadap ke depan. Okey. Kalau saya tepi tu okey. Ada lagi lukis. Lukis yang bentuk L ni dulu. Kalau terbalik ni kan. Di atas.
L. So, yang ni, yang depan ni, yang bawah ni lah. Nombor 1. Itu mungkin belakang ni kan. Dia dah terlindung, kira okey lah. Kita terlindung separuh yang akan nampak yang bahagian atas ni kan. Kalau nak nampak awak unjurkan sebenarnya dari sini. Yang ujung bucu atas tu condong, doktor. Bucu atas. Yang ni ke? Ni. Ya. Yang ni kita potong kat sini je lah. Dia. Yang satu, dua, tiga. Sini nombor 3. Okey, 3 Ini nombor ni tak ada title, saya nak tunjuknya. Ya. So ada 1, tengok lukisan ni balik, soalan balik. Berapa banyak ruang yang saya lorek ni? 1, 2, 3. Kan? Yang ni tak ada. Yang atas ni tak nampak sebab ada straight. Okey, ada lagi yang tertinggal? Tak ada. Okey. Bulat. Ni, ada ni lubang ni kan. Kita tertinggal ni 2 ni. Kita tak nampak lubang Bulat. daripada tepi. Bulat ni. Lubang tembus ni. Kalau saya unjurkan kat sini, dia akan nampak lah. Kita tarik ujung ni, dia akan tembus kat sini. Kita sampai. Ya. Dia tak nampak bulat tapi dia nampak lubang tembus. Bukan dekat situ, tapi dia dekat belakang ni kan. Okay. Dia tembus kat situ kan, permukaan belakang ni. Yang kedua ni pun sama, permukaan belakang. Nombor 2. Yang bawah. Kalau perasan, dia tak tembus pada depan kan, dia tak tembus daripada depan tu, dia kat belakang sini je. Lebih kurang macam tu. Dan sebabkan permukaan yang ni, dia bucu ni kan, dia separuh kita nampak yang ni. Separuh lagi kita tak nampak kan kat bawah kan. Sebab dia terlindung dengan permukaan depan. Jadi yang ni akan ada titik-titik juga. Maksudnya line tu straight dari atas sampai bawah lah. Tak nampak dekat belakang sebab terlindung dengan permukaan depan yang depan ni. Ni depan kan. Kalau kita sisi ni depan kan. Lepas tu yang belakang ni dia terlindung lah. Yang ni terlindung sikit. Yang warna oren ni. Yang warna oren. Dia kat atas kan dia tak nampak. Kita nampak daripada belakang sisi tu. Tapi yang bawah ni, yang merah ni dia terlindung sikit sebahagian ni. Yang jadi nampak ada yang garisan lurus, garis objek, dan garis putus yang bawah ni. Okay. Okay, boleh dapat ni. Nombor 2. Pandangan sisi. Yang ketiga adalah pandangan atas. Okay, pandangan atas. Kita apa yang tinggal ni? Ni atas. Ni atas. Ikut. Tidak. Dan 3. So, kalau kita pada pandangan sisi ni, pandangan atas dia. Okay, kita lukis segi 4 dulu. Kita ni. Ada
So, dia akan di sini lah. Ini yang selendung 1, 2, 3. 3. So ni lah pada yang atas je kan. Ada kalau tengok soalan ni ada 1, 2, 3 kan. So ada 3 ruang lah. 3 kawasan glorik kan. 1, 3. Dan nak bagi lengkap dia, kita ada ni lah. Ada garis terputus ni. Kita mungkin kat lubang ni kan. Sebab lubang tak nampak pada atas. Tapi dia ada kat dalam. So dia kalau lubang tu awak kena pastilah kat mana. Dia berdasarkan pada soalan tu. So ni lubang pertama, lubang kedua. Okay, dah dapat ni. So kalau awak buat nak lengkapkan soalan ni, jawapan ni, awak kena buatlah dia punya dimensi dia. Contoh ni, saya akan bagi nombor sini. Mungkin 5, macam tu. Kita cara buat dimensi lah. Tarik sikit tapi jangan rapat sangat, jangan jauh sangat daripada objek tu. Adalah rapat macam tu. Kalau dia ada banyak tu, kita boleh buat penyalaan sikit. Dia pada pintu. Ya, penuh. Itulah cara kita buat dimensi ya. Okey, boleh saya ni. Soalan ni, soalan nombor 3. 4. Okey, cuba buat ni di kertas. Masih buat nombor 4 ni. Ini kita buat penghadapan dia dari sini. Dan pandangan sisi. Dan pandangan atas. Pelan. So, kalau tak biasa, tak nak bagi silap, awak buat lurik lah macam biasa. Kan? Kalau tak biasa tu, mungkin dia banyak skip lah. Okay. 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 Oh, tengok dia ada kotak-kotak ni kan, tu macam panduan lah. Oh, ni jarak berapa kan. So, itu pandangan depan ya. Pastikan awak dapat jawapannya yang sama. Dan pandangan, kata saya nak buat pandangan atas terus kat sini. Tapi je lah, awak lurik ataupun awak ujungkan garisan-garisan buku tu. Kalau kita kunjungan ke dalam kelas, kita akan ajar lah. Cara kita dapat yang lurik lah. Kita supaya dia sampai sini. Jadi tempat lurik tu dia jadi macam panduan pada kita lah. Buat yang betul. Garisan yang betul. Okey. Yang pertama ni, kalau tengok dia akan jadi
kita nampak kita lorikkan ni lah. Pertama kita nampak yang atas ni. Okey, yang ni putih ni. Ya? Tak ada. Dua je kan. Lorik ni. Itu lah. Habis. Yang lorik ni sebenarnya kalau dalam lukisan tu dia guna pensel yang hash tu lah. So, dia akan nampak tak nampak ni tu je lah. Dia kabur kan. Tapi dia ada kat situ jadi panduan pada kita lah. Kalau kita nak buat lukis tu, kita ambil lah bentuk dia ni. Ada dua kan. Pertama, yang atas ni, kedua yang ni kan. Padukan dengan garis saluran tu, kita buatlah. Okay, macam tu. So, yang tu, yang pertama ni macam ni. Sikit. Suruh balik. Set lagi. Okay, habis. Macam tu. Kan? Ada dua permukaan ni kan? Pertama ni satu, ni dua. So, yang garis penjuran ni, patutnya tak payah padam lah. Dia kat sini. Okay? Yang ni dapat? Satu dengan dua ni Dapat. Dapat, Doktor. Dapat, Doktor. Kita tak payah perlu apa-apa lagi. Kita tak ada lubang ke tak ada apa. Depan dengan sisi. Baju straight. Pertama. Satu. Yang kedua. Inilah yang sini. Dia condong tapi dia nampak kan pandangan sisi dia. Satu. Dua. Dua je. Tiga. Ini saya lukis. Kalau penjuran tu senang lah. Tarik dia dengan blok. Tak kira jarak dia. Dia dah betul lah. Okay. Itu. Ada tiga permukaan lah. Satu. Dua. Tiga. Okay. Itu pandangan sisi ya. So, awak combinekan ni lah. Tiga-tiga ni dalam satu lukisan lah. Tapi kalau awak dah buat tu memang dapat lah untuk ni. Okay. Tak ada apa-apa lubang pun tak ada sebab dia bentuk. Satu je. Kedua. Dia ada bucu sikit. Okay, boleh cuba terus yang ni. Ada yang tinggal tak? Ada siapa yang tinggal? Dia tak faham ke? Boleh Tengok kat mana nak lukis pandangan depan, sisi dan atas. So, ni pandangan depan. Dan tu. Inilah. Pandangan depan kat sini lah. Dalam office lah. Pandangan depan. Pandangan depan. Nampak dua. Dua permukaan. Pandangan sisi. Okay, inilah. Dua. Sini. Pandangan sisi lah. Pandangan atas. 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 Doktor, yang sisi tu tertinggal satu. Dan sisi.
Apa ni? Tengah ni. Okey. Atas. Di. Atas kita tempat ni lah. Yang ni juga tempatnya. Okey. 3. So, kalau saya lukis dulu yang buat lukis pandangan depan tu. Nampak macam ni. Daftar dulu. Betul ni. Okey, sebab dia jadi macam macam sekitar. Dipotong kan. Ini dia bisa dipotong kan. Okey. So, dia ada panel satu kan. So, ni pandangan depan pandangan depan. Itu pandangan sisi pula. Betul tak? Pandangan depan ni. Ada apa-apa tinggal? Betul. Betul-betul. Okey, 2 je. Okey. Kalau pandangan sisi tu lebih kurang macam tadi, dia macam segi 4. Okey, yang bawah dia. Okay. Dia nak atas tu dia ada 3 3 bahagian. 1, 3 kan. So dia 1, 3. Tuan tadi ada tinggal tak tadi kan? Tak ada. Dari putus pun tak ada. Yang ketiga ini pandangan atas lah. Waktu tulis pada pandangan atas tu dia kedudukan dia dekat atas pandangan depan tu. Okay. Boleh. Kan? Tu. Betul? Ada apa-apa lagi tertinggal? Tak ada. Tak ada. Hanya ada 2 saja. Tak ada. So ni adalah jawapan yang ke soalan yang ni lah. Saya saja berapa orang jawab. Okey. Yang kedua, yang kelima. Ya. Okey. Sepertinya kita pergi soalan yang terakhir. Second last. Second last. Memang mungkin ada ramai yang tak dapat, tapi ada beberapa orang lah yang dapat soalan macam tu. Sebab kita ada 6-7 soalan. So awak akan dapat salah satu soalan lah. Ikut pada ni lah. Tapi setiap satu tu kriteria penilaiannya hampir sama lah. Sama kan. Maksudnya jumlah markah dia ada 10 macam tu. Dan penilaian yang saya kriteria tu yang saya pilih tu sama lah. Maksudnya tak ada orang yang dapat lebih, orang ada lebih.
Okey. Yang ni tangan depan pada sini. Okey. Kali ni kita cuba buat yang dimensi. 1, ni 2. Ini sama juga macam saya terang sebelum ni. Bulatan ni kalau tak ada dinyatakan apa-apa, dia macam tembus lah. Daripada depan sampai belakang dia tembus. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okey, 2. Cuba lukis sama sekali dengan saya. Awak lukis depan awak. Lebih kurang macam tu. Yang ni adalah dia sebagai suku bulatan lah. Dia asal dia bulatan. Yang ni kan. Tadi dia adalah bulatan. Tapi dia suku je kan dia. Dia bulatan tu di pusat dekat sini lah. Dia punya center point dekat sini. Ini bulatan dia buat penuh. Ini bulatan yang dia buat suku. Ini itulah bulatan Kalau pandangan daripada, ada dia tinggal tak apa-apa? Okay. Tak ada. Putus belakang. Okay. Kemudian kita buat, okay, tak ada. Kemudian kita bayang pandangan okay. Dari perbuatan ni. Ini. Satu. Ada berapa permukaan? 2 permukaan Inilah tepi ni. Tepi ni dia akan nampak sampai bahagian macam sini je kan. Bahagian ni dia bahagian atas. Dia condong. Ni permukaan yang dia licin kan. Rata kan. So kalau saya lukis pada yang hijau ni. Itu. Kalau tengok soalan ni ada 2 kan. Pertama. Kedua. Yang pertama. Okay. Ada apa-apa yang tinggal kat sini? Garis putus-putus bulatan. Putus untuk yang bulatan So bulatan tadi ni kan dia kat sini kan. Kalau awak hujurkan. Dua. Sebab bulatan ni dia macam satu level kan. Jadi kita tak nampak lah dua set tu. So dia satu set je lah. Dia macam bertindih kat belakang kan. Jadi kita nampak macam ni je lah. Kalau macam satu atas, satu bawah, katalah bulatan tu. Satu dekat sini, satu dekat sini lah. Kita akan nampak 2 set putus lah. Jadi sekarang kita nampak 1 set je lah. Jadi. Ya. Ada apa-apa tinggal lagi? 1, 2, bulatan dah. Tak ada. Dan kita pergi ke, okay, tak ada. Kita pergi pada atas. Sampai sini. Sama. Okay. Okay. Terima kasih. Seperti itu. Kalau dia bertanya, biasa kalau awak ni wujudkan yang bulatan ni ke atas, nampak dia mula dekat yang belakang. Tentu. Kalau ada lagi
ada garis center line lah. Center line ni macam menunjukkan diametri. Panjang, pendek, panjang. Dia macam bulatan kan. Bulatan, center line ni macam tu. Depan dengan depan. Tapi kalau kita putus, katalah macam ni. Dengan sisi tu, dia panjang. Maksudnya dia adalah center line. Kita tahu dia adalah bulatan. Garis putusnya adalah bulatan. Yang ni kan. Adalah bulatan. Dan ada center line kat situ lah. So, bila sampai sini, buat dimensi lah. Contoh dimensi kan. Kita jangan tarik sambung terus macam tu. Salah. Kita tarik jauh sikit. Jarak sebenarnya jauh sikit. Sekarang nilai dia berapa? Kira kotak tu katalah 5 kan. Dia dimensi lah. Cara buat drawing kisah grafik ni teman-teman. Ini kalau ada banyak line kat sini kita boleh jadikan sekali line. Kita kena dekat garisan extension ni lah. Okay. Ni lah, ini contoh Plan ni pun sama, awak kena buat contoh. Kena buat tarik pasal dia dalam kertas ni dia lebih cantik lah ataupun lebih kemas. Atas semua. Kalau bulatan ni biasanya kita letak tanda ni. Dia akan simbol diameter lah. Kata lain dua. Ya, kalau yang suku bulatan ni dia jari. R. Maksudnya R lah kita buat R tu maksud dia radius. Kalau diameter tu dia tanda dia macam tu. Dekat ni maksudnya diameter. Diameter tu daripada hujung ke hujung lah. Kalau jari tu R1 itu. Kena R. Kena R. R tu maksud dia radius. Kalau bulatan dia ni hujung ke hujung. Kalau saya tulis sini. Berapa dia punya, ni adalah simbol diameter Berapa dia punya R? R berapa? Radius dia berapa? 1. 1. Radius tu adalah bahasa Melayu dia apa? Radius. Jari. Dia jari. Kalau tengok kereta dekat tayar kan, dia punya center kan. Kalau hujung pada hujung tayar tu, tapi dia melalui titik tengah lah. Itu kita panggil diameter. Ini simbol dia lah, simbol dia yang bulat ni. Bulat, dia bukan, ini salah. Ini tak boleh. Kalau arah, dia sini tu, ini simbol dia kalau saya katakan. Kalau dari R tu, maksud dia radius lah. Radius tu adalah dia jari. Jari tu macam dia punya, kita punya apa? Dia jari basikal kan? Kalau kereta basikal ke tayar ni kan? Jadi tu lah. Okay. Kita pergi soalan yang terakhir sekali untuk ujian tu. Lagi. Okey ni last. Tengok ni. Okey, buat dia punya ni buat dia punya kisah grafik ujuran sudut ketiga.
Okay, cuba masing-masing lukis ya. Yang depan. Saya tak baca mesej. Abang tak buat titik-titik tadi. Titik-titik tu apa? Salah. Okay. Apa yang titik-titik ni? Puan Pakcik lah. Titik-titik mana titik-titik apa ni? Tadi awak tanya soalan ni. Nak beli sos tu. Sos tu untuk besarkan nasi lagi. Yang kecil ada tu. Ada tu kan? Salah, beli kat gading. Kira dia macam sedut-sedut. Aduh. Kena bayar berapa tadi? RM1. Aku tahu baru benda mesti. Mana dia? Mana gigi dia? Tu yang belah tu naik atas. Mana? Tajam tu, tajam. Tengok di kat dalam ni kan. Tengok. Dia tolong kata. Ya. Orang nak tahu awak kena ukur lah ni berapa. Satu. Ketiga juga ni. Ini pandangan hadapan. Pandangan sisi. Ada yang dapat. Sisi yang warna purple ni. Tengok dia ada satu bukan. Tiga. Dia tak kena. Pandangan sisi. Ini dia ada atas tu dia macam segitiga gitu. Okay. Okay. Ya. Macam tu. Ada tiga tongkat ya. Satu, dua, tiga. Kan? Yang depan ni. Tiga. Betul tak nombor dua ni? Nombor pandangan sisi ni. Betul. Betul. Yang buat tu dia tahulah. Okey. Adik-adik kan? Adik siapa yang dapat soalan ni kan? Tiga. Yang hijau ni. Ada dua je. Ada dua. Kan? Benar. Condong kat tepi. Dia punya condong tu. Wow.
maksudnya Dia ada terbelah sikit dekat. dia macam Dekat dia sebelah jadi sangat. macam ni. Tengok potong dia. Tengok potong. Hmm. Ini pasal yang potong lah. Ini yang hilang. Ini lah yang hilang. Hilangkan. Jadi macam tu. Tengok bentuk dia ni. Ada satu. 5 sentimeter ya. Pada 2 permukaan lah. Jadi nanti ni. Okay. Soalan yang terakhir lah. Untuk ujian Dia soalan ujian tu dia boleh berulang juga buat final lah. Dia banyak lagi soalan saya cari kata apa dia boleh buat sebab dia bentuk yang umum ya. Okey, ada apa-apa soalan? Nak tanya berkenaan dengan soalan ujian? Doktor. Apa nama Ya. ni? Yang tadi lupa nak tanya. Yang garis tengah antara garis putus-putus yang doktor ada buat tadi, yang tu memang kena buat lah, yang kena buat dalam lukisan tu. Garis Dia tak tengah payah. tu kan? Garis tengah. Garis tengah tu. Saya ada bulat tadi kan? Saya ada bulat. Untuk complete bulat, dia macam kita kena dia lah. Dia ada garis untuk menggambarkan simetri tu. Patutnya kena ada lah. Tapi belum tu saya boleh abaikan dulu lah setakat ni. Setakat ni kita abaikan dulu lah. Yang penting garis yang biru ni, yang berputus ni sebab dia macam objek juga. Garis objek, garis yang biru sebenarnya. Itu kalau ada pergulatan, kalau ada pergulatan, untuk tengah dia tu awak kena buat lah yang cross hair tu. Macam ni awak kalau ni. Kalau bulatan tu kena buat Dia macam ada arrow macam kita punya target kan kalau awak main apa macam tembak kan. Dia ada ke macam tembak. Dia macam kita punya target view tu kan. Faham. Katalah awak ada macam Okey, faham doktor. katalah awak ada satu bucu. So dia semi suku bulatan. Dia suku lah. Dia di tengah dekat sini kita lukis bulat tapi kita lukis 1/4 je kan sebab dia suku. Dia lah. Lepas tu maksudnya titik tengah dia dekat crosshair tu, dekat garis bersenam tu, dan dia macam lah. Ataupun tak tahu pun saya bagi contoh yang lain. So, kalau dia dekat objek tu macam ni. Macam tu. Okay. So dia punya titik tengah kat bulatan ni kat sini kan. So dia ada garis. Jadi garis maksudnya benda ni adalah bulatan tapi dia separuh ataupun suku bulatan macam tu lah. Bulatan tu dia jadi yang ni lah. Kalau dia suku bulatan dia jadi dekat nombor 2 ni lah. Kalau dia separuh bulatan dia jadi macam nombor 3. Ni adalah kita panggil garis center line lah. Dan biru-biru ni biru-biru tu kita panggil objek line. Objek line tu dia paling bukan dia 2B lah, 2B, 4B, 6B. Itu dia objek. Itu dia sebahagian daripada objek lah. Kalau tak itu dia boleh jadi salah lah. Kalau yang center line ni kadang-kadang tertinggal tapi dia boleh sikit-sikit tu boleh dimaafkan. Faham lah dia bulatan. Kalau ada tu dia lagi jelas.
Apa ni soalan macam ni? Tak ada. Okey, untuk maaf. Okey. Kalau tak ada, kita rehat sekejap dulu. Tengok nama-nama monitor ni. Ni lah. Okey. Kita rehat dulu, nanti kita sambung untuk isometrik kot, macam isometrik ya. So dalam 10-5 minit ada? Okey. Boleh. Okey, Doktor. Boleh doktor. Siapa yang belum minum tu, minum dulu. Kalau dah minum tu, minum lagi. Okey. Okey, doktor. Saya off dulu ya sini. Saya stop recording dulu ya. Okay, sambung balik. Untuk tajuk isometric drawing untuk minggu ni ya. Saya plan kita buat dalam seminggu saja ni. Teori, teori ni. Biasa awak dah tahu banyak. Dan kemudian saya akan sikit aktiviti dah buat. Terus seminggu je awak buat, awak siapkan minggu ni. Sebab minggu depan saya akan fokus, minggu depan dan sampai habis, fokus pada lukisan berbantukan komputer. Computer aided ataupun computer assisted drawing. CAD, panggil CAD lah. CAD. Itu lebih relevan ataupun sebenarnya tu yang awak akan terus berpanjangan lah daripada kursus ini dan seterusnya kursus yang akan datang akan ada kegunaan ni. Okay, awak buat awak punya, okay, awak akan buat projek, okay, awak akan buat FYP ke berkenaan dengan drawing ni ke, mungkin awak ada projek kat luar buat business ke apa kan. Jadi dia mungkin relevan lah kita belajar lebih dalam kemahiran melukis. Tapi minggu ni kita fokuskan ni je, isometric drawing. Kita awak dah ada basic, sebab saya dah ada sentuh sedikit hari ni. Okay. Kita kena tahu konsep dia dan akan fungsi dia lah. So seperti yang kita tahu sebelum ni, sebenarnya kita dah belajar ortografik dengan publik kan. So, tengok ortografik ni adalah kalau tengok soalan-soalan latihan kita semua tu, dia semua tu kalau tengok dia bentuk soalan tu adalah bentuk isometrik. Dia jadi ortografik kan, dan ujian sebenarnya kan. Tapi yang isometrik ni daripada soalan yang ortografik dan akan jadi isometrik balik lah. Dia tukar je tu je. Jadi bila ortografik ni kita tahulah ada pandangan depan. Jadi kan kita kan di sisi side dapat nyata. Dan tak jadikan dia tu tukar je jadi ortografik lah, isometrik lah. Isometrik ni, dia termasuk isometrik ni dia orang kata dia macam 3 dimension ataupun 3 dimensi. Tapi dia masih lagi, saya rasa dia masih lagi 2 dimensi. Tapi bila kita tengok dia seolah-olah 3 dimensi lah sebab dia ada macam ada angle kan, dia ada macam sudut ni, ada jarak, ada panjang dia sikit. Tapi sebenarnya dia masih lagi 2 dimensi. Kalau 3 dimensi tu biasanya kita buat dalam komputer. Ini contoh lukisan 3 dimensi. Isometrik. Isometrik. Awak ingat kalau ISO tu dia mesti ada 2 sudut lah. Ada sudut yang ni ataupun sudut yang ni. Dua-dua sudut ni. Kalau dia lurus macam awak lukis macam tu. Ni kita bagi oblik lah. Okay. Okay, ni.
Biasanya kalau orthographic kita lukis ni line 3 ni. Top, side dengan front dia. Tapi asimetri tu, awak tengok ada beza lah. Kalau katalah satu perabot tu, contoh chair, kursi, ini kita letak tangan depan, sisi kan kita buat bagian ni atas. Tapi bila asimetri ni dia nampak tiga-tiga tu. Yang kita nampak dia macam 3 dimension drawing lah. So, sebenarnya dia masih lagi 2 dimensi. Dia nampak seakan-akan 3 dimensi sebab dia ada panjang, ada lebar, ada tinggi semua tu. Sama juga kalau ada objek lain, kalau kita ada perabot macam sofa kan. Ni, itu lah. Itu kalau kita rumah kan. Kalau rumah tu perangai depan, kita nampak rumah depan ni. Tapi kalau kita isometrik tu, kita nampak dia punya panjang. Lebar ni, kalau sisi tu, kita dapat dimension ni, itulah dia jadi sangat itu. Biasanya rumah kita pokok kaki kan, kat dalam rumah daerah biasa kan. Mungkin tinggi lah. Dimensi dia masih lagi cara yang sama, cuma sedikit perbezaan dari segi angle lah, angle. Sebab ada sudut. Dalam isometrik ni ada sudut tu, sudut yang kita ni lah. Kiri kanan ni sudut. Ini contoh lukisan isometrik. Ini contohnya. Contoh kalau kita ada cuboid, macam biasa. Kalau tengok betul ni, dia ada sudut sini. Ni kita punya sudut ataupun yang garis horizontal sudut sini. Dalam kita punya ni, kelas kita saya tetapkan ni jadi 45 darjah lah. Jadi sebenarnya, tapi dalam buku ataupun dalam bidang ni, kita tak kisah 45 ke, 30 ke, 60 ke, tak kisah. Cumanya dia akan beza sikit lah dia punya gambar tu. Tapi kalau 45 ni dia macam lebih logik sikit lah. Mungkin mudah untuk awak ingat lah. Kalau oblik berapa darjah kalau awak ingat? Dia boleh ataupun kabinet. Berapa sudut dia? 30. 30 darjah. Jadi kalau awak boleh ingat, oblik 30 darjah. Kalau isometrik 45 darjah. Jadi dia mudah lah. Jadi tak ada interchangeably kan. Antara dua ni kan. Tak ada switch. Okay, isometrik. Dia ni bentuk dia. Kalau ada bentuk, pastikan dia ada sudut dua ni. Kiri dengan kanan kena ada sudut. Dia samalah. Kalau 30 darjah, 30 darjah lah. Kalau 45. Tadi kita kata 45 darjah ya. Nampak beza lah Kalau objek yang sama, kalau dilukis isometrik macam mana, objek yang sama kalau dilukis oblik macam mana. Dia nampak beza lah. Sebab isometrik ni dia ada dua sudut tu, kiri dengan kanan. Dia akan nampak macam lebih real lah. Lebih real nampak macam objek sebenar. Kalau objek tu nampak macam objek sebenar juga, tapi dia macam kurang real sikit. Sebab dia punya pandangan tu kan. Betul saya tunjuk antara beza objek dan isometrik. Ni contoh kalau kita dah lukis contoh ni kalau kita dah lukis, ni contoh kita panggil dimensi lah, dimensi kan. Tengok dia condong lah Sebab apa dia condong? Sebab dia ikut daripada objek tu sendiri. Kalau objek tu contoh garis satu condong macam ni, jadi dia punya ni akan condong ikut lah macam tu kan. Dia tak boleh jadi, dia tak boleh kita buat, dia tak boleh kita buat macam tu. Dia tak boleh jadi macam tu, dia lain. Yang betul adalah yang asal dalam lukisan ni yang merah-merah ni. Ini contoh lah. Kalau ada objek tu macam dia besar sikit ataupun lebih detail, dia adalah. Kalau tinggi, awak tengok tinggi dia berapa. Dia ada lubang, dia tulis ni lubang tembus. Ada tempat ni ada dia punya diameter. Yang R ni radius, panjang, dia dan seterusnya.
tadi lah. Ini isometrik. Kalau tengok ni dia ada dua sudut kan. Ya. Macam cakap, kalau kita tahu ada dua sudut ni, automatik awak kena tangkap, awak kena ingat dia adalah lukisan isometrik. Dan kalau yang tiga-tiga ni macam biasalah pandangan-pandangan dalam lukisan fotografi kan. Awak kena ingat lah. Tiga. Jadi, kalau kita tengok untuk dia buat dimensi ya, kan dia tarik daripada garisan ni lurus macam ni. So dia akan tarik terus sampai. Dia buat macam ni. Kalau lagi jauh lagi bagus. Ni anak panah dia dalam dimensi dia. Nah, sebenarnya kalau saya nak buat yang macam ni, saya buatlah tarik sini. Yang dia bagus. Okay, next. Doktor. Ya. Doktor, biasanya apa yang dilukis dulu? Yang ortografik ke isometrik dulu? Biasanya satu soalan tu dia lukis soalan tu dia lukis satu saja. Daripada ortografik kepada isometrik. Itulah soalan dia. Kita tak boleh lukis dua-dua sekali biasanya lah. Tapi kalau nak lukis fotografi, dia boleh tukar jadi oblik. Tapi daripada soalan isometrik, biasanya kita akan tukar kepada fotografi. Ini soalan lah, contoh soalan ni. Isometrik jadi oblik tu dia jarang sikit lah. Sebab dia hampir sama kan. Oblik dengan ISO ni dia hampir sama kan. Hampir sama. Bukan sama lah dia, tapi dia hampir sama. But just tanyakan sikit je kan. Lepas tu dia jarang soalan tu. Soalan daripada auto, daripada ISO dengan oblik lah. Tapi kalau contoh ujian hari tu kan, saya bagi isometrik kan. Dia suruh convert daripada ortografi pada oblik kan. Boleh juga. Sebenarnya bila ISO kepada oblik ni, kalau awak tengok betul-betul dia jarang buat silap lah sebab dia punya requirement ataupun standard lukisan tu lebih kurang sama je kan, cuma fungsikan sikit je kan. Kalau tengok. Itu dah biasa macam ni. Yang ni boleh lah, dua-dua ni pun boleh. Sama ada soalan tu sama ada diberi ortografik dan awak lukis isometrik dengan oblik ataupun awak diberi isometrik disuruh buat ortografik dengan oblik. Dari segi mana satu tu saya sendiri tak ada priority lah mana saya nak lukis kan. Tapi kalau saya nak tahu dia punya detail, nak tahu satu detail macam mana, dia punya panjang apa semua, biasanya saya akan refer kepada ortografi dulu. Bila saya dah lukis ortografi tu, saya dapat gambar yang jelas. Atas dia macam mana, sisi dia macam mana, lubang dia dekat mana, kalau ada bulatan tembus tu, dia dekat mana position dia, titik tengah dekat mana. Dia jelas kat situ lah. Bila oblik ni, kita buat oblik ni akan ada garisan ataupun bucu-bucu yang kita tak nampak kan. Sebab dia oblik tu dia tak ada putus-putus. Dia clean kan. Dia oblik dengan isometrik ni dia lebih kurang sama, cuma beza dia just sudut je yang berbeza. Kan? Sudut je yang berbeza. Sudut je yang berbeza. Kalau tengok macam isometrik sekarang ni kan, gambar ni kan, dia tak ada garis terputus kan? Dia tak ada. Sebab dia sama dengan oblik, dia tak ada garis terputus. Ataupun titik tengah ke apa ke, ada tak ada. Dia straight je. Dia ada bucu kat belakang ni, macam ada straight ke apa, dia tak ada. Tak nampak. Tak boleh tahu dengan detail. Kecuali kita detail tu kita nampak dalam fotografi.
Okey, boleh. Timing ni. Okay. Okay, Doktor. Thank you. Okey. Mungkin sama macam saya tunjuk tadi. Kadang saya bagi isometrik buat ortografik ataupun daripada ortografik buat isometrik. Okay, cara melukis lukisan isometrik, dia ada banyak cara ataupun banyak kaedah kan. Tapi antara cara yang biasa dah orang guna gunakan cara kotak. Kotak tu saya tunjuk ni, saya tunjuk gambar dulu. Contoh kita buat cara kotak lah. Contoh kita buat satu objek tu, semua objek tu asalnya satu kotak. Tapi kalau dia ada bucu-bucu tu kita potong-potong. Macam saya tunjuk sebelum ni kan. Asal satu kotak kita potong. Betul macam bulat ataupun yang warna hijau ni kan, dia sebuah kotak yang lengkap kan. Kita panggil kubus lah ataupun kuat kan. Jadi kalau kita nak jadikan dia bentuk yang macam ni, kan ni cara dia. So, kita lukis dulu kotak penuh, kita potong lah, kita potong macam ni kan. Mula kita lukis perangai depan dia, ni perangai depan ya. Dia macam mana, dan atas dia macam mana. Kita potong lah, dan kita mula potong sampai dapat jadi bentuk. Antara satu cara lah. Okay, katalah contoh macam ni kan. Cuba awak semua ambil kita sketching sikit ni. Daripada bentuk ni, kita dah nampak ni, tapi tak apa. Kita tunjukkan macam mana nak dapatkan bentuk isometrik tu. Okay, ni pandangan depan. Ini dengan atas ya. Contoh yang saya cakap tadi adalah kita gunakan kaedah kotak lah Dia banyak cara. Setengah orang tu dia cepat, dia boleh buat imaginasi visualisasi tu dengan lebih cepat, lebih tangkas, lebih cekap. Dia tak nak lukis macam saya tunjuk ni. Saya akan tunjuk ni. Dia tengok je gambar ni, terus lukis. Jadi ada orang macam tu. Tapi ada orang yang macam ada kaedah dia step by step. Lukis padam. Ada orang macam tu lah. Jadi kalau untuk yang saya tunjuk tadi, kaedah kotak tadi, contoh kita ada lukisan ni lukisan ortografik ni. Dan soalan dia, tukar ataupun lakarkan lukisan isometrik daripada lukisan ortografik ni. So, okay. Yang pertama cara dia, saya tengok ni lah. Saya faham dulu gambar ni. Ini cara kotak kan, kotak biru ni kan. Dan atas dia macam ada bulatan kan. Dari pandangan depan dengan sisi dia nampak kotak lah. Tapi kalau kita tengok atas ni dia ada bulatan kan. Jadi, kita lukis kotak dia. Pastikan awak lukis kotak penuh tu dia segi kubus tu dia sudut dia adalah 40 darjah tau. Darjah lah, 40 darjah tu saya masukkan kat sini lah, 40 darjah. Kiri, yang kanan 40 darjah. Kalau awak lukis oblik tu, kalau ingat oblik tu, dia 30 darjah kan. Macam tu, kalau kubus ni. Okay. Lukis kotak kan, kalau ingatkan dia. Kan nampak beza sikit kan. Ni. Kalau yang ni, okay. Kita nampak beza kan, yang ni dengan ni kan. Yang ni untuk oblik, yang ni untuk isometrik. Okay.
Kemudian yang ni, tengoklah pandangan depan dia tu. Bawah sikit. Pandangan depan tu kita nampak ada dua ni kan. Dua kawasan ataupun dua region ni kan. Atas dan bawah kan. Kalau saya lukis kat sini, kita kat sini lah. Ni lakaran ni je. Dan kat sini dia bukan bulat. Atau sisi depan. Pandangan depan dia, kalau pandangan sisi pun saya rasa lebih kurang sama. Cuma beza mungkin jarak dia lah. Saya lukis macam lah. Atas tu saya nampak dia macam ni setiap sama. Okay. Dan dia ada bulatan. So saya tahulah bulatan ni adalah ni kan, sama ni. Dan saya potong-potong lah. Saya cuba potong. Saya tahu balik di samping. Dia sambung lah. Ada nanti. Kalau tidak bulatan ni dia akan jadi macam kan. Dia timbul kan sebab dia nampak. Macam ni kan. Edit lagi ataupun sikit. Mungkin kadang systematic itu dia tak nampak yang itu ataupun yang hidden line tu kan kat belakang. So jadilah objek tu macam tu. Kalau saya lukis balik yang elok. Itulah bentuk ataupun lukisan isometrik dia, yang final dia. Atas ni, ataupun silinder silinder. Ini lakaran Kalau dah lukis sebenarnya, awak janganlah buat macam 2-3 line macam tu. Just macam biasa lah, buat line biasa. Tapi sebelum kita buat tu, kalau boleh awak contoh-contoh dulu sketch dulu sampai dapat bentuk dia, baru transfer dalam lukisan yang sebenar lah. Lukisan yang sebenar ni. Okay, boleh dapat ni. Ini kena tak ada, there's no shortcut for this. You have to try and error lah punya. Sebab setengah tu dia mungkin, setengah orang tu dia mungkin dapat gambar daripada tengok sekali je, dia tahu bentuk dia macam mana. Ada orang tu dia kena try, kena sketch, kena padam, dia balik kan, sampai dia dapat jawapan ni. Dan pastikan bila buat isometri ni, there is no hidden line. No hidden line ni yang putus-putus lah. No hidden line. Ataupun tak ada center line pun tak ada. Panjang pendek lah. Tak ada. Ataupun tunjuran kan. Tunjuran projection line. Projection line pun tak ada. Projection line pun tak ada. Senang yang macam kita buat fotografi tu kan, tarik. Jadi dia claim macam tu je. Kalau nak lukis, dia punya dimensi yang macam saya tunjuk dalam slide tadi lah. Yang tinggi dia dan bulatan dia semua tu. Okay, ada apa-apa soalan kat sini? Itu je. Okay, senang mati dah siap. Isometric still ada dimensi dia, ukuran dimensi dia tu. Dimensi ada dekat semua lukisan. Oblique ada, isometrik ada, lagi apa? Ortografik. Tiga-tiga ada.
Dan Maknanya sebenarnya nanti kalau dalam exam nanti, kalau dia suruh buat ni memang kena buat semua lah, ukuran tu. Kat semua lukisan. biasanya ada. Kalau saya tulis soalan tu, saya tulis ayat kedua ataupun ujung ayat pertama tu saya tulis lukis dengan lengkap berserta dimensi. Kalau awak tengok soalan saya hari tu ada. Biasanya kena ada. Sebab bila awak lukis tanpa dimensi, kita tak tahu panjang dia sebenarnya berapa kan. Jadi dia tak lengkap lah. Sebab itu pun cara awak nak berkomunikasi dengan manufacturer ataupun maker kan, pembuat kan. Awak lukis awak punya idea, tapi awak nak beritahu panjang berapa, tinggi berapa, semua tak ada kan. Jadi orang tu tak boleh nak tafsir lah berapa besar dia kan. Awak lukis gambar kereta, tapi awak nak beritahu ke orang ini kereta yang awak punya kereta dream kan, kereta idaman kan. Tapi tak tahu panjang dia berapa, tinggi dia berapa. Nanti orang tu ingat, oh ni macam kereta mainan. Tapi what you meant is kereta yang besar. Jadi dimensi tu penting lah. Satu kriteria utama lah. Soalan. Ada apa soalan lagi tak untuk soalan ni? Kalau untuk ekonometrik ni, awak punya kelas dengan Dr. Enyo jam 11 eh? Ya, Doktor. Awaknya kelas dengan Dr. Enyo jam 11 ke 12? Rasanya 11, Doktor. 11 eh? Benda tu kalau ada apa soalan tanya ke? Saya akan bagi soalan. Dalam untuk kita punya tajuk isometrik ni, nanti awak hantar dalam 12 saja. Macam biasa lah, saya akan bagi fotografi. Awak buat dia punya lukisan isometrik, digambar dan jadikan satu dokumen lah. Nanti awak sampai jam 12 lah. Kita pegang makta amali lah. Dan kalau saya, semua orang ada laptop kan, kalau saya nak tanya kat sini, semua orang ada laptop kan untuk melukis. Bukan melukis lah, untuk kita buat kerja kan, ataupun desktop lah, laptop ke desktop ke. Saya akan minta awak install software lah untuk melukis ni. Besar tak Doktor software dia? Kata besar taklah besar. Tapi bila kita melibatkan lukisan ni, dia ada certain requirement of the graphic kan. Requirement lah. Jadi awak kena ada mouse lah. Kalau yang selalu guna touchpad tu, dia kena ada mouse lah. Sebab drawing tu dia kena ada mouse. Dan saya ambil drawing yang mudah-mudah pun. Kita panggil SketchUp lah. Kita dah beritahu dalam kelas itu. SketchUp ni. Jadi saya bagi, dia ada kita dia ada what we call it, bila cakap tentang software ni biasanya dia berbayar. Tapi saya ada yang dia punya we call it track gitu. Ada orang bagi lah. Dia ada banyak. Kalau dalam pasaran, industri kita ada banyak. Biasanya kita belajar AutoCAD. Tapi AutoCAD ni dia ada license dan
untuk UPM kita boleh install, tapi kalau untuk di luar UPM saya rasa dia ada masalah sikit. Kalau awak di luar UPM ni kan, dia ada masalah. Kalau di UPM ni kita dah kita install dalam lab tu. Kat atas awak punya makmal lab jahit tu kan. Yang atas tu, kita dah siap lah. Tapi awak dah tak ada. Tak ada install ni lah, SketchUp ni. Senang kan, cuba dia buat senang tu. Buat bangunan senang je kan. Daripada 2 dimensi, kita tarik ke atas. Siap satu bangunan. Tepuk-tepuk sikit, jadi bangunan. So, dia mudah sebenarnya. Dia punya, kalau nak belajar basic tu mudah lah. Tapi kalau untuk for the detail, untuk dimensi apa tu, dia kena detail, kena. Dan dia ada macam online version kat sini. Maksudnya bila kita sample komputer yang ada online, ada wifi yang bagus, ataupun macam mana ke, dia ada network yang bagus. Jadi dia boleh guna online version. Online version ni yang maksudnya yang baru lah. Dia kena buka tu, dia kena ada internet. Tapi siapa yang tiada internet ataupun ada gangguan internet yang tak berapa stable semua tu, saya jalankan, kita akan install yang site version lah, yang lama sikit, yang 2017 tu. Tapi mesti lagi okey, dia punya feature semua sama je. Dia punya appearance tu nampak ada sikit berbeza lah. Yang tu maksudnya bila dah install yang tu, tak perlulah nak sambung internet biasa, ataupun tak perlu nak update apalah. Biasa guna yang lama tu, version yang lama tu. Dan guna macam biasa lah. Perlu install, kita tak perlu nak sambung internet sangat. Kalau ada internet, kita ada internet. Salah. Kalau yang ada internet yang bagus, boleh je guna online version, kita panggil internet version lah. Cina. Ni lah saya panggil screen ni, kita panggil web. Web only tu maksudnya kita buka melalui web. Kalau awak ada guna Microsoft Edge kan, dia punya Internet Explorer tu kan, maksudnya buka dalam tu lah, buka melalui web. Itu saya kata ada internet. Kalau ada internet tu ada boleh lah guna web only ni. Ataupun guna Chrome kan, Chrome lah. Dia buka ni, dia sign up, dia buka account macam biasa lah, macam awak buka Google, awak buka Facebook, awak buka apa ni, Instagram ke apa kan. Jadi dia ada internet kan, macam tu. So sepanjang masa melukis tu, jam ke, 2 jam ke, 3 jam ataupun berapa jam awak lukis tu, kena ada internet biasalah. Kalau tak ada internet, dia macam tak boleh nak save, tak boleh nak proceed awak punya arahan lah. Kalau kita dah install saya punya yang crack itu tak kisahlah kalau internet ke kat internet yang mana pun boleh. Web base ni kena internet. Kalau nak tengok dia punya nak install requirement tu, saya tanya. Jadi biasanya kalau komputer biasa ni boleh lagi lah, cumanya bila kita nak buat kesan, bila dah jadi banyak-banyak tu dia akan jadi lambat sikit. Itu je, jadi delay sikit. Kurang spek dia kurang. Kalau tengok yang SketchUp ni dia sangat reliable lah. Reliable tu maksud dia digunakan dalam banyak industri. Dalam untuk pembinaan, architecture, kedalaman, tentang designer kan. Structure, design dalam rumah, nak design awak punya hall, living hall, kitchen, cabinet, landscape yang kat taman tu boleh juga. Even kalau small object, small produk pun boleh macam awak punya buat cipta produk untuk awak punya semester lepas kan, apa boleh juga. Ini penting lah. Okay. Saya cuba install, saya akan share the instruction. Saya mungkin share dia punya drive, Google Drive link lah. Sebab dia punya tu agak besar, tu tak boleh nak share dekat WhatsApp ke apa. Tambah link buat
download or install. Tapi kena selesaikan dulu dia punya ni latihan ataupun tugasan isometrik ni. Hari ni lah, kalau boleh hari ni. Hari ni tak ada kelas kan? Kelas Daniel lah kot Ada lagi doktor. Apa? Sampai Yang pukul 7 hari ni. 7. 5 hingga 7 lepas doktor ni. Oh, buat pukul 8 dah. Okay. Siapkanlah dalam minggu ni kelas. Tengoklah saya tengok. Ada beberapa sih sebab saya nak habiskan isometrik tu minggu ni juga. Sebab minggu depan kita fokus pada main-main komputer. Jangan banyak-banyak doktor. Banyak. Betul. Cuma dia kena ni lah, ada nombor-nombor kan. Ni ada apa-apa soalan? Sedikit. Dan attendance. Mana? Latihan. Kali ni kalau awak tengok amali lukisan ni saya gunakan sebagai 40 markah lah. Kemudian lukisan ini informatif sebenarnya penilaian informatif. Dan untuk lukisan tu kita akan buat projek sikit, so 20 markah lah. Projek lukisan tu 20 markah. Projek tu individu yang satu dah lepas 10 markah. Final tu 30 markah. Nampak jadual. Dia 100%. 30 markah tu final, dia tak boleh nak silap sebab ada requirement by faculty. 10 markah untuk ujian, kita penilaian satu hari tu. Okay. Dan 20 markah pada projek. Projek lukisan ni kita boleh lakukan kita biasanya individu lah. Kemudian amali lukisan ni yang kita buat ni lah, tugasan amali kan, fotografi, ada beberapa kemudian kalau sampai ada tertinggal tu boleh send lagi lah, send tulis sekali. Okay. Ada apa-apa soalan sampai sini? Tak ada. Tak ada doktor. Ada kata kat datang ke? Kimi tak ada. Dia tak ada kat kampus kan?